Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum agama Islam pada pagi ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini, masalah pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu pergaulan bebas atau dalam bahasa Arabnya, zina. Bagaimana pergaulan bebas boleh berlaku? Apakah kesan terhadap individu, masyarakat ataupun negara? Apakah cara yang berkesan untuk mengatasi masalah zina ini? Persoalan-persoalan ini adalah kunci utama untuk membuka mata masyarakat tentang kesedaran pergaulan bebas. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nurin Batrisya binti Muzli selaku pengerusi majlis kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, ahli panel pertama Saudari Nurul Huda Izzati binti Abdul Muttalib. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, pemalu orangnya tetapi bijak berkata-kata, Saudara Muhammad Hazlam Azwa bin Muhammad Farizal. Dan di hujung sana, ayu berbaju kurung, Saudari Nurin Anis Sofia binti Yusni. Selamat datang kepada saudari. Ketiga-tiga panel kita pada hari ini merupakan pelajar Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Selamat datang juga buat saudara dan saudari sekalian. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya konsep pergaulan bebas zina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang cukup manis pada hari ini. Seperti yang telah diperkenalkan, nama saya ialah Nurul Izzati binti Abdul Muttalib, panel pertama anda. Jadi untuk isi yang pertama, saya ingin menerangkan konsep bagi zina. Segala topik kita mestilah mulakan dengan konsep supaya kita dapat mendalami serta memahami tajuk zina pergaulan bebas ini dengan lebih mendalam. Jadi saya mulakan dengan pada tahun 2021 ini, perbuatan jahiliah dalam kalangan umat Islam semakin meningkat. Sebagai salah satu contoh yang kita boleh lihat sekarang, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram serta mendekatkan diri kepada zina. Zina ini bermaksud apabila dua orang yang bukan suami isteri melakukan hubungan seks atau berjima yang dihalalkan khusus untuk pasangan suami isteri yang sah sahaja. Di dalam Islam, pelaku penzina ini dibezakan menjadi dua, iaitu penzina muhsan dan ghairu muhsan. Penzina muhsan adalah penzina yang sudah memiliki pasangan yang sah, iaitu berkahwin. Sedangkan penzina ghairu muhsan adalah pelaku yang belum pernah menikah atau berkahwin dan tidak memiliki pasangan yang sah. Allah juga pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Yang bermaksud dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Ayat yang baru sahaja saya bacakan ini menerangkan bahawa setiap insan mestilah jauhi zina. Namun ramai yang tidak tahu jenis-jenis zina. Ramai juga yang tidak sedar bahawa mereka sedang menghampiri zina. Iaitu zina mempunyai beberapa jenis zina, iaitu
zina ain, iaitu zina yang dilakukan oleh mata saat seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang atau penuh hawa nafsu. Sebagai contoh, seorang lelaki terpandang seorang wanita yang berpakaian tidak menutup aurat dan lelaki ini mula membayangkan bentuk badan wanita tersebut dan secara automatiknya lelaki ini terangsang. Ini menyebabkan lelaki itu terjebak dengan zina ain, iaitu zina melalui mata. Yang kedua ialah zina qalbi, zina yang dilakukan oleh hati, iaitu ketika memikirkan atau menghayal lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Sebagai contoh, seseorang itu mempunyai pasangan dan mereka belum berkahwin, tetapi salah seorang daripada mereka sering memikirkan pasangan. Sebab itulah kalau seorang itu tersenyum, kita mengatakan dia sedang bercinta atau angau kerana kita menganggap yang mereka ini sedang memikirkan pasangannya dan membayangkan memori manis antara mereka. Jadi mereka ini telah terlibat dalam qalbi. Yang ketiga adalah zina lisan, iaitu ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Sebagai contohnya, bila seseorang itu menggoda pasangan dengan kata-kata yang lembut dengan niat untuk menggoda pasangan itu. Dan yang terakhir iaitu zina tangan. Zina yang dilakukan oleh tangan ini terjadi ketika seseorang itu sengaja memegang bahagian tubuh lawan jenisnya diikuti dengan perasaan senang, bahagia atau penuh dengan hawa nafsu. Sebagai contoh, pada zaman sekarang ini kita tengok anak-anak muda berpegangan tangan serta berpelukan tanpa mempunyai hubungan yang sah. Jadi mereka ini telah terlibat dalam zina tangan. Mereka ini kadang-kadang mereka tidak sedar bahawa mereka sedang melakukan zina. Banyak umat Islam pada zaman kini tidak mempunyai konsep zina dan menyebabkan mereka terjebak dalam zina. Mereka ini juga kadang-kadang tidak memberi perhatian kepada jenis-jenis zina dan mereka ini juga tidak sedar yang mereka sedang melakukan zina. Jadi sebab itulah kita perlu lengkapkan konsep zina dalam diri kita supaya kita tidak melakukan perkara ini tanpa sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi insyaAllah itu sahaja konsep yang saya ingin terangkan. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa zina mempunyai 4 jenis, iaitu zina ain, zina qalbi, zina lisan dan zina tangan. Seseorang mestilah mengetahui setiap jenis zina supaya tidak terjebak dengan perbuatan yang dinolak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar nanti, panel pertama juga akan menerangkan punca berlakunya zina ini. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah kesan-kesan buruk daripada pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perzinaan merupakan salah satu perkara yang menyebabkan kacau bilaunya keturunan dan mengancam serta menghancurkan institusi sebuah keluarga. Tidak hairanlah jika semua agama samawi mengharamkannya, termasuk agama Islam sebagai agama yang terakhir. Perzinaan juga menghancurkan hubungan persaudaraan, menyebarkan penyakit, nafsu liar dan kemerosotan moral. Sudah menjadi ketetapan Islam bahawa jika ia mengharamkan suatu perkara, maka ia pun akan menutup semua celah dan jalan yang menuju ke arah perkara tersebut. Islam juga mengharamkan semua perkara yang menjadi penghubung berlakunya perzinaan. Semua aspek yang boleh merangsang nafsu seks, menimbulkan fitnah, menggoda dan pelbagai aspek yang mendekatkan berlakunya perzinaan adalah diharamkan oleh Islam. Sikap ini diambil sebagai langkah pencegahan atas berlakunya kerosakan yang mungkin sahaja akan menimpa orang Muslim. Islam telah mengharamkan zina dan tegahan maupun larangan dalam Islam bukanlah bersifat emosional semata-mata, tetapi terdapat rasional yang boleh dinilaikan bersama. Semua agama di dunia, khususnya agama samawi, bersetuju menerima bahawa zina merupakan suatu perlakuan keji
serta boleh menyumbang kepada pelbagai musibah pada individu dan masyarakat yang menjadikannya sebagai suatu budaya. Baiklah, kini saya akan mengupaskan kesan buruk pergaulan bebas. Antara kesan buruk daripada pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan ialah lahirnya anak-anak luar nikah. Apabila perbuatan zina sudah menjadi budaya, maka keturunan manusia tidak dapat lagi melahirkan zuriat yang dapat mewarisi dari keturunan yang soleh. Maka sudah tentu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang berzina tidak mengetahui asal-usul keturunannya. Bahkan, lelaki yang tidak bertanggungjawab sudah tentu tidak bersedia menerima bayi yang bukan dari keturunannya, apatah lagi mahu bertanggungjawab untuk memelihara atau mendidiknya. Perkara akan menjadi semakin rumit apabila anak tersebut perlu dinasabkan. Malah menjadi semakin keliru apabila anak zina menjadi dewasa dan ingin berkahwin. Seseorang yang lahir dari perkahwinan haram ketika menghadapi masyarakat akan merasa rendah diri kerana aib telah terconteng di mukanya sejak lahir. Ia akan merasakan kesulitan di dalam menempuh bahtera kehidupan dan jalan yang akan ditempuhnya penuh dengan rintangan. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan akan dibesarkan dalam keadaan kurang kasih sayang ibu bapa. Hal ini sangat membahayakan perkembangan jiwa anak-anak tersebut. Kebanyakan di antara mereka yang cenderung membuat jahat adalah anak-anak yang merasakan kekurangan kasih sayang ibu bapa. Tambahan pula, manusia yang tidak mengetahui bahawa anak yang telah dilahirkan oleh wanita penzina tersebut adalah dari benihnya ataupun dari benih orang lain. Akibatnya, dia tidak akan berusaha menjaganya dan tidak menganggap sebagai anaknya serta tidak bertanggungjawab atas pendidikannya. Ini akan menyebabkan hilangnya hak anak tersebut. Saudara serta saudari yang dirahmati Allah, kesan yang seterusnya ialah tersebarnya penyakit yang berbahaya. Perbuatan zina atau hubungan seks di luar pernikahan akan mengakibatkan penyakit kelamin seperti sifilis dan gonorrhea yang bermaksud kencing nanah. Kedua-dua penyakit kelamin ini banyak tersebar ke seluruh dunia pada masa kini. Sifilis dan gonorrhea berasal dari kuman-kuman yang menyerang alat kelamin dan boleh menular atau berjangkit kepada orang lain setelah mengadakan hubungan seks. Selain itu, penyakit yang boleh datang dari hasil perzinaan adalah AIDS. AIDS ialah kehilangan sistem imunan tubuh seseorang. Inilah penyakit yang terhebat menyerang manusia pada hari ini. Oleh yang demikian, ia telah dianggap sebagai virus tahun moden. Virus AIDS pertama kali dikesan ialah pada tahun 1981. Para saintis menganggap penyakit ini adalah yang paling berbahaya sejak kemunculannya. Bahkan lebih bahaya daripada kanser kerana sehingga sekarang masih belum ditemui penawarnya. Ini kerana virus AIDS adalah penyakit yang berjangkit dan ianya memiliki tanda-tanda yang ketara secara serentak dari segi permulaan dan perakhiran, dengan kehilangannya kekebalan semula jadi tubuh yang mampu mencegah serangan penyakit. Tanda utamanya adalah bengkak-bengkak, berat badan berkurang, badan semakin lemah, diikuti dengan kesukaran untuk bernafas dan diakhiri dengan kematian. Hadirin sekalian, kesan yang akhir sekali ialah hilangnya sifat malu. Antara risiko dan siksaan yang dirasakan oleh orang yang melakukan dosa ialah lenyapnya sifat malu. Malu adalah sumber kehidupan hati dan pokok pangkal segala kebaikan. Kehilangan rasa malu menyebabkan hilangnya segala kebaikan hamba secara menyeluruh. Maksiat dapat melenyapkan perasaan malu. Malu ialah sumber kebajikan, namun jika rasa malu telah hilang, maka hilanglah seluruh kebaikannya. Dosa-dosa yang dilakukan akan menyebabkan sifat malu seseorang hamba itu menjadi lemah, sehingga boleh jadi sifat malu ini terlepas dan hilang sama sekali. Akhirnya, seorang hamba itu tidak menaruh sebarang kesan jika kejahatannya terbongkar atau terdedah kepada orang ramai. Bahkan,
Terdapat juga di antara golongan-golongan ini yang menceritakan keadaan dan kejahatannya sendiri tanpa rasa malu. Faktor yang menyebabkan golongan-golongan tersebut bertindak sedemikian adalah kerana dirinya telah terluncur dan terlepas dari kawalan sifat malu tersebut. Sekian, terima kasih. Kembali semula kepada saudari pengerusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada saudari Hazlam dengan keterangan kesan yang akan berlaku sekiranya seseorang itu terjebak dalam kancah zina. Saya sangat setuju dengan keterangan panel kedua, iaitu seseorang yang berzina hanya mendapat kenikmatan sementara di dunia dan pastinya Allah akan membalasnya di dunia atau di akhirat. Justru itu, saya ingin meneruskan soalan saya kepada panel ketiga, iaitu apakah cara yang berkesan kepada masyarakat untuk mengelakkan zina? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati sekalian. Perbuatan zina pada akhir-akhir ini semakin berleluasa sehingga manusia daripada pelbagai peringkat, umur seperti remaja, dewasa, orang tua terjebak dengan perkara buruk ini. Gambaran ini menunjukkan saat hampirnya berlaku kiamat adalah semakin dekat dan kedudukan manusia semakin lalai daripada mengingati Allah SWT. Perbuatan zina pada hari ini sudah dianggap perkara yang biasa dan sifat malu untuk menghindarinya adalah terlalu nipis. Allah SWT berfirman maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32. Jelaslah maksud, jangan mendekati dalam Al-Quran menunjukkan semua saranan yang membawa kepada zina seperti pandangan mata, sentuhan dan berkhalwat adalah haram dan perlu dijauhi. Situasi ini dapat mendorong manusia daripada terjebak dengan keadaan yang lebih buruk kelak. Persoalan, bagaimanakah cara kita hendak menjauhi zina? Terdapat banyak cara atau kaedah yang dapat kita praktikkan untuk menjauhi zina. Antaranya ialah kita harus menundukkan pandangan. Ibnu Katsir menjelaskan bahawa Allah SWT melarang semua hamba-Nya melakukan, mendekati dan melakukan segala hal yang menjadi penyebab dan faktor pendorong terjadinya zina. Oleh kerana itu, umat Muslim harus menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat menjurus kepada perzinaan. Menjaga pandangan yang dimaksud adalah pandangan kepada lawan jenis. Sebagaimana dikatakan dalam hadis berikut, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surah An-Nur ayat 30. Seterusnya, kita hendaklah menjaga cara berpakaian. Umat Muslim, baik perempuan atau laki-laki, harus menjaga cara berpakaian untuk menghindari perbuatan zina. Islam memiliki aturan dalam menentukan batasan aurat. Sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Seorang laki-laki tidak boleh bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian. Seorang perempuan tidak boleh bercampur dengan perempuan lain dalam satu pakaian. Selain itu, mengatur cara berkomunikasi. Pengaturan komunikasi merupakan cara menghindari zina. Sedar atau tidak, wanita adalah godaan terbesar bagi kaum lelaki. Ini menyebabkan Islam mengatur cara berkomunikasi antara lelaki dan wanita. Di antaranya, larangan kepada perempuan untuk meliuk-liukkan suara kepada lelaki. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hati. Surah Al-Ahzab ayat 32. Justru itu, teguhkan iman. Iman yang benar kepada Allah SWT dan rukun-rukun iman yang lain. Dengannya, kita meyakini bahawa Allah SWT yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur lebih tahu lagi apa yang baik dan buruk buat kita, apa yang lebih mulia buat kita, apa yang lebih selamat buat kita. Mestilah kita akan tunduk kepada syariatnya, aturan secara sepenuhnya. Malah Allah tak pernah melarang kita bernikah, bahkan menggalakkannya dan memudahkannya. Cuma kita manusia yang selalu leka mengikut naluri kita yang mana akhirnya menghancurkan diri kita sendiri. Dengan iman juga, kita akan mengetahui bahawa Allah SWT selalu memperhatikan kita. Amal perbuatan kita sentiasa dicatat oleh malaikatnya dan kelak akan dihitung di akhirat yang juga salah satu rukun iman.
Maka bila ingin membuat dosa, kita tak akan memperhatikan lagi sama ada terdapat orang di sekeliling kita, tapi kita sentiasa rasa takut untuk melakukan dosa kerana mengingatkan perbuatan kita kelak akan dibalas. Sedikit peringatan, dan orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dikekal dalam azab itu keadaan terhina, kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, amal yang baik, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 71. Di samping itu, hindarkan daripada melihat sebarang video berasaskan pornografi. Pada zaman sekarang, pornografi sudah menjadi satu industri. Zina dipromosikan demi keuntungan. Islam membawa kepada kerahmatan, kemuliaan dan kebaikan, telah menegaskan bahawa seseorang itu jika melihat sesuatu perkara yang bukan haknya, maka hendaklah ia mendudukkan pandangan. Ini kerana matalah yang menjadi punca kepada segala bentuk maksiat yang ingin dilakukan. Firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Para alim ulama mengatakan bahawa dalam konteks ayat ini dapat difahami bahawa dengan menjaga penglihatan, maka kehormatan diri juga akan dapat dijaga dengan baik. Seterusnya, melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Said Abdul Rahman bin Said Hussein menyatakan bahawa Islam menjadikan amal ma'ruf nahi mungkar sebagai sifat yang memisahkan orang-orang mukmin dari orang munafik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang munafik lelaki dan perempuan sesetengahnya adalah sama dengan setengah yang lain. Masing-masing menyuruh dengan perbuatan jahat dan melarang daripada perbuatan yang baik. Surah At-Taubah ayat 67. Hilangnya proses amal ma'ruf dan nahi munkar ini menjadikan sesuatu umat itu berhak mendapat pembalasan buruk daripada Allah Subhanahu Taala. Kejadian zina dapat dielakkan sekiranya ada yang menegur sikap ahli masyarakatnya daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada perzinaan. Seterusnya, mendekatkan diri dengan Allah dengan mendirikan solat, mengawal nafsu dan mengamalkan berpuasa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Taala secara jelas menyebutkan bahawa amalan mengerjakan solat dapat mencegah seseorang itu daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, maksudnya sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Selain daripada itu, antara faktor yang banyak menyumbang ke arah berlakunya perzinaan adalah mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu yang menggalak seseorang supaya tidak menjaga batasan aurat serta tutur kata boleh menyumbangkan ke arah berlakunya perzinaan. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Maryam 59 hingga 60, maksudnya maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Ada berbagai cara untuk mengatasi masalah ini dan antaranya adalah dengan berpuasa. Berpuasa mampu mengekang hawa nafsu dari terjebak ke lembah perzinaan dan disebut secara khusus oleh Rasulullah SAW. Maksudnya, wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Kerana menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. Riwayat Al-Bukhari 4678 Kitab Al-Nikah. Kesimpulannya, antara jalan penyelesaian terhadap masalah zina ialah dengan tidak mendekati pintu-pintu atau perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina. Sebagaimana Al-Quran secara jelas telah melarang umatnya mendekati zina
bagi mengelakkan bahaya zina. Ini adalah kerana kajian mendapatkan faktor utama berlakunya maksiat zina adalah kejahilan masyarakat dan kurangnya kesedaran terhadap faktor-faktor yang menjadi punca kepada perlakuan zina. Ilmu-ilmu dan kefahaman ini boleh didapati melalui pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Quran serta menyebarkannya dalam masyarakat. Penulisan ini penting kerana ia mengupas tentang bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menangani masalah ini dengan menjelaskan punca-punca kepada perlakuan zina dan bagaimanakah jalan penyelesaiannya. Maka, dengan memahami kesemua perkara ini, diharapkan semua pihak dapat memainkan peranan masing-masing sebagai usaha mengekang masalah zina dalam masyarakat. Sekian hujah daripada saya mengenai cara-cara mengatasi zina. Terima kasih atas penjelasan wahai saudari Nurin. Cara-cara yang dinyatakan sangat memberangsangkan untuk mengubah diri seseorang agar menjauhkan diri daripada zina. Berbalik-balik semula kepada panel yang pertama, jelaskan punca yang menyebabkan zina berlaku dalam kalangan muslimin dan muslimat. Sekali lagi, terima kasih kepada Cik Moderator. Soalan yang sangat menarik daripada Cik Moderator kita pada hari ini. Segala perkara yang berlaku dalam dunia ini sudah tentu mesti bermula dengan punca. Bak kata orang zaman dahulu, bagaimana pohon boleh bergoncang jika angin tidak bertiup. Pada pendapat saya, punca utama yang berlakunya zina adalah kerana wujudnya manusia yang tidak dapat mengawal hawa nafsu. Manusia yang bertindak mengikut hawa nafsu ini sanggup merendahkan martabatnya sebagai seorang khalifah bagi memenuhinya dengan pelbagai cara dan bertindak rakus seperti memuaskan nafsu seksual, memuaskan nafsu makan, memuaskan nafsu mengumpul harta, suka dengan pujian dan seangkatan dengannya. Kehidupannya ini hanya tunduk dan mengabdikan diri kepada runtuhan nafsu. Tambah menyedihkan, mereka ini tidak pedulikan dengan hukum halal dan haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan memenuhi tuntutan hawa nafsu merupakan perkara yang lebih penting bagi mereka. Dalam konteks ini, ahli tasawuf menjelaskan bahawa nafsu manusia yang cenderung melakukan perbuatan keji dan mungkar seperti perzinaan, khianat, mengadu domba, tamak haloba, rakus dan sebagainya adalah golongan yang memiliki nafsu amarah. Nafsu amarah berada pada tingkat yang paling rendah. Maka Allah turunkan ayat, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Jadi perkara yang mendorong manusia untuk melakukan zina adalah yang pertama, pengaruh rakan-rakan yang sukakan hiburan dan melibatkan diri dalam zina. Pada peringkat umur remaja terutamanya, pada zaman kini mereka lebih cenderung untuk melakukan perkara yang baharu dan memberikan hiburan kepada mereka. Sebagai contoh, mereka sering melibatkan diri dalam kancah melepak dengan rakan-rakan yang ada hubungan antara lelaki dan perempuan tanpa melakukan perkara yang berfaedah serta mempunyai perasaan untuk bercinta. Saat ini remaja telah menghampirikan diri mereka dengan zina. Jadi yang kedua ialah ibu bapa yang memberi kurang perhatian kepada anak-anak dan menyebabkan mereka menganggap bahawa mereka mendapat kurang kasih sayang atau perhatian daripada orang tua mereka. Perkara ini mendorong remaja untuk mencari seseorang untuk memberi perhatian kepada mereka, sebagai contoh pasangan yang berlainan jantina dan melibatkan diri dalam maksiat. Selalunya mereka akan bermula untuk bermesej dan menghantar perkataan yang boleh merangsang pasangan masing-masing dengan perkataan yang luncah atau sebagainya. Mungkin pada mulanya mereka menganggap perkara ini adalah sesuatu gurauan, tetapi manusia sering ditemani oleh syaitan dan hawa nafsu. Akhirnya mereka akan jadi serius dan terjebak dalam perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, kurang didikan agama tentang hubungan intim antara lelaki dan wanita serta akibatnya kepada seseorang pada masa hadapan. Kadang-kadang remaja tidak sedar akan perbuatan mereka sendiri. Apabila mereka terlalu apa dengan akhirat dan terlalu taksub dengan dunia, mereka lupa tentang hukum hakam. Jadi
ini merupakan salah satu tanggungjawab orang sekeliling, sebagai contoh rakan-rakan, guru-guru serta ibu bapa. Mengapa saya meletakkan rakan di pihak yang pertama adalah kerana rakan merupakan orang yang paling rapat dengan diri remaja dan mempunyai lebih banyak masa dengan remaja. Jadi tanggungjawab mereka lah untuk menegur sahabat mereka, untuk mengawal perasaan dan hawa nafsu dalam perhubungan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang sentiasa mengingatkan sahabatnya tentang akhirat serta berani menegur kesalahan sahabatnya pada masa akan datang. Dan yang keempat, media masa yang menyiarkan video yang luncur dan mengakibatkan semua masyarakat cenderung melakukan perkara yang sama. Pada masa kini, banyak drama yang telah menyiarkan sin-sin yang merangsang nafsu seseorang insan. Jadi sebagai contoh, sin bercium, sin berpelukan, sin bersentuhan antara lelaki dengan perempuan ajnabi. Jadi perkara ini merupakan salah satu asbab yang besar kerana manusia bertindak melalui mata dan telinga. Apabila mereka melihat dan mendengar, segala automatik otak mereka akan memproses perkara yang luncur dan mula untuk membayangkan situasi tersebut. Perkara ini patut dielakkan oleh pihak media masa, dan ibu bapa juga perlu memantau penggunaan telefon anak-anak supaya anak-anak ini tidak akan terjebak dalam menonton video pornografi dan sebagainya. Jadi itu saja daripada saya untuk punca berlakunya zina. Terima kasih panel 1. Punca utama dalam perkara ini adalah diri penzina itu sendiri kerana dia mempunyai pilihan untuk tidak melakukan tetapi nafsu telah menguasai diri. Terima kasih diucapkan kepada semua panel. Kesimpulannya, perbuatan zina di sisi Allah SWT sangat dikeji dan tergolong dalam dosa-dosa besar. Melalui perbuatan zina ini, bukan sahaja menyebabkan individu tersebut berdosa besar, malah menyebabkan hati atau jiwa seseorang tersebut tidak tenteram dari segi masyarakat juga, akan menyebabkan perpecahan disebabkan perbuatan zina. Zina juga secara tidak langsung memberi kesan yang buruk kepada umat Islam kerana ia tidak melahirkan zuriat yang bersih. Ini menyebabkan berlaku pelbagai masalah atau bala yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat Islam disebabkan dosa ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.